Yelah, sebab buntat tu pun kadang-kadang menyakitkan hati juga. Dan mungkin aku faham perasaan Hadi yang dah menyampah tengok muka buntat. So, memang patut pun dia kena ajar macam tu. Mia, kau ni tak ada belas kasihan sesama manusia kan? Okey. Oh, patutlah kau sanggup tinggalkan anak kau. Hey, kau jangan cari pasal dengan aku, okey? Kau ingat kau tu bagus sangat ke? Kalau tak disebabkan oleh abang kau yang tak guna tu tinggalkan aku tak akan jadi macam ni, kau tahu tak? Oh, sekarang ni kau nak tuding jari dekat abang akulah. Hari tu Mak Leha, lepas ni siapa pula Mia? Okey, engkau tuding jari satu tu dekat orang, tapi jangan lupa 4 lagi tu kau tuding jari dekat kau. Cari kesalahan kau sendiri. Kau ni kan manusia yang ego. Ego tak nak terima kesalahan kau sendiri. Dah lah, berhentikan aku tepi jalan ni. Aku tak nak cakap pasal buntat. Okey, aku tak kisahlah dia nak hidup ke, dia nak buat apa ke. Tak dia lah. Aku tak kisah. Nak turun? Turunlah. Tu buka pintu, terjun. Aku pun dah nak dekat sampai rumah Uncle Man ni. Aku pun tak kuasa nak layan perangai berlagak kau tu, Mia. Dari dulu sampai sekarang tak berubah-ubah. Sedutan drama 7 Hari Mencintai Aku, lakonan Leha dan Lala tadi, Siti Zaliha dan juga Wan Sharmila. Tapi itulah antara situasi kalau kita lihat kepada skrip tadi tu kan. Aku jadi baca ni pasal abang kau tu lah. Sedangkan memang dia dah ditegur tentang kesalahan dan dia sedar sebenarnya dia salah. Fiza. Jadi tapi dia salahkan balik. Oh, pasal orang tu lah, pasal inilah saya jadi macam ni. Kalau kita cakap tentang tuding jari ni, ada sesetengah orang dia bukan hanya menyalahkan individu. Dia akan menyalahkan keadaan, dia akan menyalahkan situasi, dia juga akan menyalahkan apa sahaja yang berlaku di sekelilingnya. Instead ataupun selain daripada itu, menyalahkan dirinya. Tolonglah translate kan. Okey, tapi kita nak kongsikan tentang topik ini bersama salah mereka lah ni. Salah mereka ni. Salahkan kami pula. Kita nak kongsikan tentang topik ini bersama dengan tetamu kita di studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Nazia Mustafa. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Dan yang wajah sentiasa tidak bersalah ni. Ya, bersama dengan sahabat kita Fizi Roslan. Kita harap isterinya menonton ketika ni sebab dia ada sesuatu nak kongsikan. Alhamdulillah dia sudah menonton. Saja lagi sayang. Tidak asing lagi bersama dengan produser motivasi kita Amin Idris. Ya, kawan semua. Baik, alhamdulillah. Risau. Kita nak tuding daripada siapa ni sekarang ni? Itulah masalahnya. Kami nak menuding daripada pengacara. Boleh tak kalau kami tudingkan kepada si Amin dulu? Okey, kalau kita cakap tentang tuding jari ni, kita selalu sebut tentang tuding jari. Dan kebiasaannya macam kita dah kongsikan dari awal tadi kan. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak kecil kita memang suka menuding jari tanpa mereka tahu perkara itu betul ataupun salah. Mungkin kalau Amin boleh bantu kami untuk terangkan kepada penonton apa yang kita perlu faham sebab sedikit tuding jari ni. Pertama, menuding jari dalam putih kata blaming lah. Ada juga digunakan dengan perkataan excuse. Okey. Looking excuse. Maknanya Amin bercakap putih. Menyalahkan orang kan. Kalau bahasa kita juga digunakan alasan. Okay. Dan dalam bahasa psikologi, menuding jari adalah satu bentuk terapi negatif. Iaitu by putting the blame on others. Dengan kita meletakkan salah pada orang lain, dengan kita menghilangkan rasa guilt, menghilangkan rasa bersalah tu, kita pindah pada orang lain. It's a therapy untuk menghilangkan rasa bersalah, tapi disebut sebagai negative therapy. Kita rasa tak bersalah, tapi dengan kita pindah rasa bersalah pada orang lain. We put the blame on other people Kita salahkan orang lain. Kita salahkan orang lain kan. So akhirnya kita rasa selamatlah. Kita lega. Okey. Cakap pasal kanak-kanak ni pun sebenarnya dia ada kaitan dengan parenting. Pasal tak ada satu kaedah yang selalu digunakan oleh mak bapak kita. Even kita pun kadang-kadang siapa buat? Nampak tak? Dengan kita sebut kataan tu, kita trigger tau. Kita trigger penyakit alasan di kalangan anak. Sebenarnya kita sedang install apa-apa masalah. Siapa buat? Salahkan. Daddy buat. Siapa buat? Kereta buat. Siapa buat? Jatuh. Siapa buat? Buayat lantai buat. Nampak tak? So perangai ni dibawa ke besar. Lama kelamaan dia akan menyusahkan orang, menyusahkan syarikat, menyusahkan bos, menyusahkan pengacara, menyusahkan tetamu. Menyusahkan penerbit kan. Berat masalah ni. Semua orang bersalahkan, nampak tak? Can you see? Semua orang terlibat. Berdengung telinga dalam tu. Tak ada cue lagi. Tak ada cue lagi. Biasa dia ni. Betul. Dia benda tu datang daripada kecil tanpa kita sedar. Dan sebenarnya membahaya sebenarnya. Okey.
kepada dua lagi tetamu kita yang dah dewasa ini. Okey, kita tanya pada Azia dululah. Kalau kita sebenarnya bila kita dengar ini sebenarnya satu kata macam Amin kata terapi negatif. Mesti satu yang negatif. Tuding jari. Kita dah tahu dah. Kita dengar saja topik ni kita rasa benda ni satu benda yang agak negatif. Apa kesan, apa implikasi kepada kehidupan kita ni bila kita berhadapan ataupun mungkin kita sendiri ada sikap-sikap yang macam tu? Okay, to be honest lah. Saya ni bukan jenis orang suka menuding jari. Saya suka cari solution. Kalau ada buat kesalahan, cari solution. Tapi saya pernah berada di kawan-kawan lah. Situasi macam tu. Bila ada orang cuba nak dia jalan, okey, saya akan stop. Tak apa, jangan bergaduh. Jadi sebabkan dia salahkan dia. Jadi saya tak pandai sebenarnya saya tak pandai cerita ni sebab saya bukan type person macam tu, tapi mangsa je kaliannya. Kenapa I? Sebagai mangsa, apa perasaan anda? Aduh. I ke? I ke salah? I lagi ke? Tak, kan I dah cakap dengan you ni. Tapi you yang buat kan? Ya, sebab I menerima direction daripada you. You yang cakap dengan I macam ni. Okey. I pun macam tersenyap. Tapi sebagai banyak kali lah jadi mangsa ni. I rasa macam kenapa suka nak salahkan orang ni jadi tak apalah, tak apa. Okey, tak apa. I akan selalu macam take the blame. Dan okey, tak apa. Kita betulkan balik. Apa-apa cuba cakap. Jadi akak benadah je lah. Tapi selalunya apa persepsi Naziati terhadap orang tu? Tak kita dia ni kan. I dah macam okey, dia memang macam tu kot. Okey, I rasa macam dia memang macam ni kot. Tadi kita akan work supaya dia stop blaming us. Faham. Sebab saya memang jenis yang saya ada staff banyak yang bekerja dengan ramai orang. Jadi saya ada juga orang yang mungkin kita panggil untuk outsource punya. Saya nak blaming. Tak boleh. Memang kita ada kerja macam tu. Faham. Okay. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita hari ini, perkara ini bukan kadang-kadang berlaku antara dua pihak je. Kadang-kadang si A dengan si B tak ada masalah, tapi dia akan bujuk orang ketiga ni yang kita panggil dia macam profesor serba tahu. Kadang-kadang dia tahu cerita semua orang, dia tahu hal semua orang, dia tahu masalah semua orang. Kadang-kadang simpulan A dengan simpulan B tak ada masalah, tapi disebabkan oleh orang tengah ni. Dia yang kadang-kadang yang menyebabkan kata, taklah ni bukan you. Sebenarnya bukan you, dia. Farin tu yang suruh. Farin. Contoh. Perkara sebegini juga mungkin berlaku sebenarnya banyak dalam masyarakat kita tanpa kita sedari. Saya setuju. Dia macam ni. Sebab bila menuding jari ni, bagi saya lah, dia sebagai satu warisan sebenarnya. Warisan. Betul-betul lah. Budaya. Contoh daripada kecil, itu masuk tadika. Apa lagu yang kita diajar? Bangau, kenapa engkau kurus? Tuding jari. Mana aku tak kurus? Rumput panjang sangat. Tanya rumput pula. Rumput, kenapa engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Kebau tak makan aku. Tanya kebau pula. Nampak tak? Dia saling salah. Tanya kebau. Tanya kebau pula. Habis cerita dia. Nampak tak? Betul. Dia saling berkait. Daripada kecil sampailah kita ke sekarang ni, dia bagi saya itu sebagai satu warisan. Warisan. Saya dididik dalam keluarga saya, bapa saya seorang warda penjara. Jadi dia memang firm. Dia kata AA lah, BB lah. Sebab itu saya terinspirasi daripada didikan dia. Jadi bagi saya tak suka untuk menyalahkan orang lain. Saya lebih suka menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kalau contohlah, kalau benda tu saya yang buat silap, saya akan mengaku ini silap saya. So macam mana kita nak buat benda ni jadi okey balik? Kita kadang-kadang bila kita menyalahkan orang lain tu, kita tidak akan jumpa jalan penyelesaian dia. Okey, betul. Kita bagi saya orang yang suka blame orang ni, bagi saya adalah orang yang mempunyai satu masalah penting diri. Betul. Ataupun nak selamatkan diri dia. Nak selamatkan diri sendiri, penting diri kan. At least nama aku okey, nama kau yang teruk. Maksudnya jadi pun sama juga take blame. Jadi maksudnya orang akan rasa diri dia bagus ataupun diri dia paling best lah. Dia akan disukai lah. Tak apa orang lain ni buruk lah. Dia rasa dia macam dia terpaling terpaling bagus, dia terpaling. Semua terpaling. Kalau dia macam ada salah pun mesti ada salah orang lain sikit lah dalam salah dia tu. Betul. Tak, sebenarnya bukan salah dia, orang lain tu salah. Contoh. Memang salah.
Tapi pun salah juga. Salah. Tapi saya kira dalam beberapa atau setengah situasi tu mungkin perkara sebegitu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau perkara yang boleh menyebabkan ataupun menimbulkan masalah yang besar seperti macam boleh menimbulkan fitnah, salah faham dan sebagainya, itu mungkin kita akan perbincangkan ataupun perjelakan dengan lebih lanjut selepas ini. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu pendapat orang ramai di luar sana tentang tuding jari. Kita tuding kat tu. Kita tengok. Orang yang suka menuding jari ni dia tidak matang. Dia tidak mahu menggalas tanggungjawab sekiranya dia dah melakukan kesalahan. Jadi I think now it's the time untuk kita man up and then mengaku dengan kesalahan kita. Pada pendapat saya lah, saya rasa sikap menuding jari ni satu perbuatan yang tidak wajar lah. Sebab dia mencari kesalahan orang lain sedangkan kesalahan sendiri dia tak melihat kesalahan sendiri. Okay? Jadi perbuatan ni akan menyebabkan satu kebalahan lah. Jadi untuk pendekatan yang baik, adalah kita buat satu perbincangan lah daripada kita terus menuding jari kepada pihak yang tertentu. Benda itu tak sepatutnya berlaku. Memang tak baiklah. Sepatutnya kalau kesalahan kita kena bertanggungjawab dan kita kena mengaku kesalahan sendiri. Itu baru tindakan yang baik. Memang ada berlaku di sekeliling saya, tapi saya mengambil pendekatan yang berdiam diri lah. Sebab kita pun tahu apa yang pendapat daripada pihak yang lain. Jadi kita mengambil pendekatan untuk berdiam diri sajalah. Kalau salah, kita try to fix it instead of kita pinpointing kepada orang lain. Sebab benda tu tak healthy dan akan lead to pergaduhan yang lebih besar. Jadi kita sendiri kena muhasabah diri dan kita kena fikir kita nak jadi orang yang macam mana dalam 5 tahun yang akan datang. Adakah kita ingin sentiasa menuding jari kepada orang lain ataupun kita nak jadi the bigger person dalam situasi tersebut. Kalau akak macam tu, kita tak payahlah peduli orang macam tu, kita abaikan dia. So kita pun tak stres dan kita pun akan happy. So kita nampak dia, kita say hi je. So kita bye-bye. Menarik pendapat mereka semua di luar sana yang rata-rata memang bukan rata-rata lah. Saya rasa semua pun setuju. Menuding jari ini merupakan satu sikap yang tidak baik dan juga masalah. Ini antara yang dikongsikan juga di Facebook kami daripada Alia Maisara. Assalamualaikum WHI. Tuding jari, suka tuding jari pada orang lain untuk melepaskan diri sendiri. Pentingkan diri sendiri namanya. Tambah-tambah lagi kalau melibatkan keluarga akan timbul perbalahan dalam keluarga, tak nak mengaku salah, takut diri benci. Dia lebih rela menuding jari pada orang lain walaupun saudara sendiri. Berat ni. So sama ada beradik sama saudara. Kalau betul-betul salah tak apa. Tapi ni kalau kesalahan sama tu tapi seorang je yang dia lepaskan diri dia. Macam mana tu Amin? Dia satu lagi dalam psikologi juga blaming others ni ataupun menuding jari ni dia adalah satu bentuk escapism. Yang akhirnya masalah bukan semakin selesai. Masalah semakin membesar. Saya sambung lagu Fizi tadi. Tadi sampai kat kerbau tadi. Lagu tu kan. Kerbau kenapa dia tak makan rumput? Sebab perut dia sakit kan? Alasan. Perut kenapa sakit? Makan nasi mentah. Nasi mentah. Alasan lagi. Nasi kenapa mentah? Kayu api basah. Api basah. Alasan lagi. Kayu api kenapa basah? Hujan turun. Hujan kenapa turun? Kataknya ni. Katak panggil kan? Katak kenapa panggil? Ular nak makan. Ular nak makan dia kan? Okey, bila kita tanyalah, kenapa kau makan katak? Apa jawapan ular? Makanan. Memang makanan aku nak buat. Okay. Nasib baik ular buat keputusan. Bayangkan kalau ular tu pembuat alasan, habis tak lagu tu? Betul. Kalau kata ular tu kata Farin yang suruh. Tak nampak? Tak ada lagu tu. Yang paling kesian anak kita kat tadika, betul tak? 2 tahun kat tadika, kau buat apa? Mak, lagu tu lepas tak habis. Betul juga. Maksudnya lawan kepada menuding jari atau alasan adalah keputusan. Untuk mengelak daripada apa-apa masalah, bukannya menyalahkan orang ataupun buat alasan, tapi buat keputusan. Okey, keputusan tu maksudnya apa? Dalam bahasa Inggeris, keputusan bermaksud decision. Decision ni datang dari perkataan decide. Decide ni sebenarnya perkataan Latin. Lepas tu satu perkataan lain, kaide. Dikaide. Bila gabung jadi decide. Dikaide bermaksud putus. Potong. Kita putuskan. Bila benda yang kena potong, putus. Orang Melayu kata apa? Decision. Keputusan. Datang dari perkataan putus. Bahasa Arab kata apa putus? Qata'. Qata'a juga bermaksud putus. So bila bahasa Arab putus,
Bahasa Inggeris putus. Bahasa Melayu pun putus. Apa maksud keputusan? Keputusan adalah kita membuat satu keputusan di mana dia tak boleh bersambung balik. Kalau dia bersambung balik, dia dah jadi alasan. Contoh, aku tak nak lagi tidur lepas subuh. Tapi dia dah jadi blaming others. Kalau ada kalau orang tak kejut, aku tak bangun. Sudah jadi menyalahkan orang. Aku nak berhenti merokok, tapi kalau orang belanja, paksa lah. Alasan menyalahkan orang. Aku lepas ni tak nak lagi lewat ke pejabat. Tapi kalau jam, nampak? Menyalahkan jam. Tapi itu membahaya. So, buat keputusan bukannya alasan. Lepas ni, siapa suka beralasan, kita panggil dia apa? Bangau. Okey. Saya baik bangau. So, jangan membangau lagi. Macam nak bangau. Okey. Tapi adakah kita melihat ini juga, Nazia dan juga Fizi, adalah konteks kematangan ataupun umur? Amin dah kongsikan dari awal tadi. Ini ada perkara yang kita tak sedar. Daripada kecil, kita dah mungkin tak sedar situasi juga. Fizi pun dah nyanyikan lagu tadi. Ini perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi bila kita makin membesar, kita tahu nak buat keputusan dalam hidup kita, diri kita. Sebab kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Adakah faktor umur, kematangan itu menjadikan kita lebih matang dan tidak lagi menuding jari, tetapi lebih kepada macam tadi Nazia kata, self-blame. Kita yang mengambil tanggungjawab itu. Bukan kita menyalahkan diri sendiri, tapi kita mengambil tanggungjawab itu untuk, orang kata, meneutralkan keadaan. Dia sebenarnya daripada kecil, kita ke remaja, ke dewasa, benda itu akan berubah. Berubah kan. Maknanya bila kita dah macam umur saya sekarang ni, memang kita dah matang dah. Kita dah tahu nak handle problem, kita dah tahu dah macam mana nak terima. Kita dah tahu dah macam mana nak pulangkan balik dekat dia. Kita dah tahu. Jadi, for me, saya memang ambil keputusan untuk tidak akan menunding jari dan apa-apa kita akan cari solution. Itu saya. Macam mana dengan ni? Saya berpendapat sama seperti akak. Ini soalan objektif ke? Subjektif. Okey, mana di atas? Okey, saya tambah sikit soalan Sebab pada bagi Fizi saya, dah. kalau orang menuding jari ni, saya tak suka benda toksik. Dia memang toksik tau. Dia sebab menuding jari Dia takkan habis lah dia kalau tak ada yang buat keputusan. Kalau tak ada yang putuskan macam Amin cakap tadi. Tuan Amin cakap, dia takkan putus. Dia sampai dia akan jadi besar jadi tak habis. Akan jadi dia akan bergaduh dengan dia, dia akan bergaduh dengan dia. Tak ada kesudahan. So, mungkin saya salah seorang yang suka memutuskan. Okey. Okey, kita settlekan. Settle. Sudahlah. Saya nak tambah soalan dekat Fizi. baik. Bersambung kepada yang tadi tu. Katalah, kita dah tahu diri kita macam ni. Kita pun memang tak suka. Tetapi jangan kira matang. Ada orang dah matang pun kadang-kadang dah pangkat-pangkat bos. Masih lagi ada sikap-sikap sebeginilah. Okey, katalah orang sekeliling kita ada sikap macam ni. Macam mana kita nak cakap kat dia? Kita tak boleh nak layan sampai bila-bila. Ataupun bagaimanakah reaksi kita ataupun cara nak tegur? Mungkin sahabat kita sendiri ada macam tu. Saya sejenis suka yang berterus terang lah. Bercakap berterus terang. Tapi kadang-kadang berterus terang ni satu benda yang paling berat dalam hidup kita. Bahaya juga kadang. Kadang-kadang kena tengok situasi. Saya lebih suka diplomasi. Saya lebih suka macam, saya ada masalah dengan seseorang. Contoh, saya ada masalah dengan Farin. Saya akan telefon Farin. Farin, jom kita lepak keluar. Kita berbincang. Sebenarnya tak kena tu Farin. Kalau kau buat macam ni sebenarnya yang kena aku tau. Berbincang. Ini bagus sebenarnya. Berbincang. Sebab bagi saya benda yang matang adalah perbincangan secara matang lah. Kalau kita asyik menyalahkan orang lain, bagi saya benda itu tidak matang dan tidak akan menyelesaikan masalah satu pun. Kiranya dalam cerita ni kita kadang-kadang kena jadi ular lah. Kena jadi ular lah. Kena faham tau. Saya bila buat program saya buat bahasa ular ni, dia salah kita kena mengular bukan mengular. Dia beza tau. Mengular tu ponteng kerja. Ni ambil pengajaran daripada ular, buat keputusan kan. Dalam kes tadi daripada duk salahkan dia, baik jumpa kita decide apa sepatut kita buat. Itu keputusan. Tapi ada orang kita cakap dia memang perangai dia memang macam tu, tak boleh ubah. Macam mana? Dah cakap begitu juga macam kan. Tu juga. Betul lah satu buku saya baca semalam. Okey. Tajuk dia The Power of Knowing When to Walk Away. Kuasa untuk mengetahui author dia ringkas Annie nama dia. Annie. Dia kata okey, situasi A bila berlaku satu masalah kan, yang tu kata kat kita dan kita pula kata sebab dia dan kita cuba cari satu titik persamaan, cuba cari tak boleh. Akhir sekali masih lagi salah menyalahkan. Ketika itu we must know when to walk away. Nampak tak? Supaya daripada lebih bertelagah, masalah semakin teruk, semakin rumit, you walk away.
Okey, saya nak bercakap tentang tuding jari ni dalam konteks yang positif. Kadang-kadang gini bukan dalam konteks persahabatan. Contohlah dalam konteks pekerjaan. Kadang-kadang kita contoh kita cerita pasal rating kita. Okey, katalah kita ini konteks yang positif. Kadang-kadang kita lihat kenapa minggu ni ramai orang tengok. Kenapa minggu ni ada orang tak tengok. Dan itu kita bukan tuding jari, tapi kita melihat kepada masalah dan penyelesaian. Dalam ilmu pengurusan bisnes, salah satu dosa besar bila buat postmortem ialah kita mencari salah siapa. Yang sepatutnya kita mencari salah apa. Betul. Nampak tak? Kita kau padahal tengok salah apa, bukan salah siapa. Sebab tu kita kena try and error begitu. Postmortem adalah mencari salah apa, bukan salah siapa. Mungkin orang tu buat, dia buat, tapi apa salahnya? Sebab mungkin orang lain buat salah yang sama. Betul. So kita fikir salah apa, bukan salah siapa. Tulis. Jadi kita perlu cari jalan penyelesaiannya. Dan daripada situlah, bila kita dah tahu salah apa, baru kita tahu apa solusinya. Betul. Kalau kita cari salah siapa, gaduh. Akhir sekali tak jumpa solusi, masalah yang sama akan berulang. Okey, baik. Pusingan akhir untuk kita semua ni. Hujung perbincangan. Okey, Amin, saya nak sikit daripada Amin sebenarnya. Kita cakap daripada kecil, macam mana kita sebagai ibu bapa, orang lebih dewasa, untuk memutuskan warisan budaya ni dengan anak-anak kita ni. Bagaimana, apa yang kita boleh lakukan untuk menjadi generasi bertanggungjawab? Pertama, saya tak salahkan budaya bebel dalam kekeluargaan, dalam parenting. Cuma bila bebel tu jadi too much, akhirnya anak akan melihat dia dipersalahkan dan dia akan jadi bawa perangai yang sama bila dia membesar. Maka dalam parenting ni, bila anak buat salah, selepas bebel, sit down, bincang apa salah anak dan apa yang kita boleh lalui bersama. Balik kepada konteks postmortem tadi. Perbaiki. Jangan cari salah siapa, cari salah apa. Salahnya? Saya jujur anak saya dua ni baru lepas kena scam. Pula. Beribu habis dengan duit dia aku sekali. Anak umur berapa? Umur 23 kan. Anak? Anak saya. Anak umur 23? Anak 23, umur 23. Ayah macam 25. Macam peranjak ni. Tanya 3 kali ulang. Anak umur 3? Anak sulung saya. So masa dia kena scam tu, saya dekat rumah, dia kat luar kan, dia kata dia perlu duit 2,300 untuk clearkan supaya dapat keluarkan duit dia untuk dapat keuntungan. Ni scam lah. Saya kata scam ni, tak trust me. Saya kata dia ni memang confirm kena scam, tapi setengah orang dia kena learn the hard way. Saya bagi je duit. Sebab dia kata dia akan bagi balik. Hard way sungguh bapak. Dia akan bagi balik dalam masa sejam kan. Tak adanya. Saya kata padam muka. Sebab saya kata lepas ni memang tolak gaji dia, tolak allowance dia, ini semua saya hukum dia. Tapi saya kata apa pun come back home, we solve together. Kena bagi justifikasi nak terangkan. Bila saya kata we solve together as a family, dia balik dia nangis. Dia kata dia lega sangat sebab apa? Dia ada family. Okey. Support system. Saya suka konteks ni. Inilah yang kita guna pakai sebenarnya. Kita bukan cari salah siapa, tapi apa kekurangan kita yang boleh kita perbaiki bersama daripada kita tunding jari. Mungkin Fizi dan juga Nazia sebagai seorang ibu dan juga ayah, apa yang sebenarnya nak dititik beratkan? Ni kau dah. Nombor 3 lah kita. Ada apa 3 lagi? Gani Tadi kata ada nak share tadi? Tak ada. Dia off air je Kak. Okey, mungkin Fizi dan juga Nazia boleh kongsikanlah apa yang boleh kita pelajari dalam rumusan topik kita hari ini. Bagi saya selaku seorang bapa, kita kena mengajar anak kita erti cara untuk menyelesaikan masalah dan mengaku salah. Kerana manusia yang mengaku salah adalah manusia yang hebat. Bukan senang kita nak mengaku salah kita ni. Macam saya mendidik anak-anak saya, apa-apa contoh macam kakak dengan abang macam-macam pun sekalipun kena mengaku salah. Kalau kita bersalah. Dan kalau kita tak bersalah, kita kena memperjuangkan kebenaran kita tu. Faham? Buktikan kita tak bersalah. Buktikan kita tak bersalah. Simple je. Sama-sama. Mengaku salah, kalau betul buat salah, minta maaf. Betul. Itulah dia. Saya kan tadi ada sambungan lah. Tak apalah. Tapi kalau tak salah, jangan
cakap orang lain salah. Okey, kita cari jalan penyelesaian. Kalau tak salah, jangan cari masalah. Jangan. Itu juga tu. Kata kunci lagi hari ni. Alright. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Amin, Fizi dan juga Nazia bersama kita pada hari ini. Saya rasa perbincangan cukup menarik sebenarnya yang memberi banyak pengajaran untuk kita semua tentang isu kita tuding jari ni. Dan kita harapkan ada banyaklah manfaat dalam kita bergurau senda, usik-mengusik ni kan. Ada banyak manfaatnya yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian. Tapi yang paling penting sekali lagu Bangau tu, kita mungkin boleh berfikir 2 kali lah. Pastinya. Okey. Kita jangan membangau lagi. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak dengarkan lagu juga Fahrin, tapi ini lagu lain. Lagunya Siapaku di Matamu. Ya, nantikan bersama dengan kami. Silakan.